Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Aku sekarang ni dalam proses nak check out. Dah 2 malam kat sini. Alright, jadi sekejap lagi aku nak teruskan perjalanan untuk ke Kedah. Okay. Cuti sekolah ni bawa anak-anak balik kampung rumah mertua dekat Pendang. Okey, dekat Pendang Kedah. Perjalanan aku rasa aku boleh buat 5-6 jam aku rasa. Okey, sebab kalau perjalanan dari Johor non-stop selalunya paling cepat 7 jam non-stop lazimnya 8 hingga 10 lah. 8 hingga 10 jam waktu yang selalunya aku buat kalau balik non-stop. Okey, jadi aku nak buat sedikit review lah. Okey, tentang Grand Lexus Odyssey. Aku rasa dia punya gambar ni terlalu terang. Sekejap lagi aku set aja. Okey, telah set dah. Mungkin pencahayaan dia dah cantik dah ni. Okey, secara keseluruhan aku rasa hotel ni agak baik. Okey, pertama kalau kita pergi hotel-hotel yang mahal ni, yang agak premium ni, kita akan cakap tentang harga lah. Adakah ianya berbaloi dengan apa yang kita dapat? Okey, secara logiknya aku rasa apa yang kita dapat dekat sini sebenarnya agak berbaloi. Sebab kalau korang pergi ke hotel biasa pun, okey, hotel yang 3 star, okey, yang korang akan pergi, kalau korang mungkin boleh dapat harga 100 lebih. Okey, tapi itu hanya untuk katil 2 bilik. Bilik yang hanya ada 2 orang boleh masuk. Tapi kalau cuba korang cari hotel yang sama untuk 4 orang punya kapasiti, okay, aku yakin korang akan dapati bahawa harganya lebih kurang 400 macam tu. Okay, 400 plus. Okay, tapi di sini dengan katil 2 queen, bukan 2 queen 2 king tau. Okay, katil 2 biji katil king dengan ada kolam renang yang agak besar. Okay, dengan saiz bilik tu, kalau kau ambil yang premium, saiz bilik tu adalah sebesar sebuah rumah 1 tingkat floor bawah tu. Kau bayang kalau kau duduk rumah 1 tingkat, saiz 20 darab 70. Okay, saiz tu lah bilik yang kau akan dapat. Okay, jadi pada aku bilik ni sangat besar dan dia ada kolam renang dalam bilik kau sendiri. Okey, kalau bilik yang biasa, okey, hotel biasa yang dapat 2 katil queen ataupun 2 katil king, kau orang mungkin dapat dalam 400. Okey, di sini kau orang macam aku punya rate 670. Okey, 670 yang siap ada kolam dalam bilik, dan kemudiannya kau orang dapat bilik yang sangat besar. Okey, lebih kurang saiz dia, aku rasa bilik dia lebih kurang 20 darab 45 macam tu. Aku rasa lah dia punya saiz keluasan bilik aku tu. Okey, jadi aku rasa itu sangat berbaloi dari segi harga lah. Okey, kalau kau fikir untuk bajet memang tak sesuai lah. Tapi kalau kau rasa untuk adakah yang aku bayar 670 untuk 1 malam tu berbaloi, pada aku ianya masih lagi angka yang munasabah. Okey, angka yang munasabah untuk dibayar kalau engkau bermalam di sini dengan dapat sebuah bilik yang ada kolam renang yang boleh berenang. Okey, jadi pada aku kebetulan aku dapat upgrade. Aku rasa kalau aku dapat bilik eksekutif yang pada asalnya aku booking tu, aku rasa tu mungkin aku akan rasa sedikit macam so-so lah, masih belum capai yang kau nak kan. Okey, lagi satu dekat hotel ni
dia mengamalkan konsep Bali. Okay, bila konsep Bali, dia punya decoration dia, feel dia agak rustic lah. Kan, macam yalah rustic, okay, zaman dulu punya style kan. Jadi korang jangan expect yang macam sebuah hotel yang kau bayar dengan harga tu yang sangat canggih. Dia punya design, rekaan, ke sudut kemasan dia. Okay, itu mungkin perlu sebuah hotel moden lah. Iaitu kau boleh pergi Lexis Hibiscus. Okay, yang tu mungkin sesuai dengan cita rasa korang. Tapi kat sini aku rasa korang tak perlu nak terlalu rigid sangat lah dengan sedikit hal-hal macam kayu-kayu yang kena serapan air. Kemudian cat-cat yang mungkin sedikit luntur. Yelah, dah bilik kau ada air kolam mandi kan. Jadi pada aku kalau cat dia mengelupas sikit tu, biasalah. Dia pun bertema Bali. Jadi unsur-unsur kayu, warna-warna tanah, dia macam okay, lantai tu dia berbalam-balam tu biasalah. Okay, namanya pun rustic kan. Kalau modern lain lah, dia perlu clean, bersih, solid bentuk dia. Tapi di sini sebab tema dia Bali, jadi pada aku itu memadai lah dengan apa yang korang akan dapat jika korang bermalam kat sini. Okay, keduanya berkaitan dengan law lah. Okay, kalau kau tengok, kalau law dia sebenarnya 2 dewasa je harga tu. Okay, walaupun ada 4 katil, ada 2 katil queen, sebenarnya 2 dewasa saja untuk harga yang memula. Untuk setiap tambahan dewasa akan perlu cas, tak silap aku, RM75. Okay, kalau kau tengok kat Agoda, dia punya peraturan agak strict lah. Time datang tu kena daftar lah, semua tetamu tu perlu berada di situ untuk lapor diri. Macam itulah dia punya style. Tapi sebenarnya bila kau datang tak ada pun. Dia cuma minta berapa orang yang datang dan dia minta nama dengan nombor IC dia lah, macam tu. Okay, tak ada pun sampai level kena tunjuk muka keluar dari kereta tu, tak ada pun. Okay, tak ada pun istilah tu. Okay, jadi pada aku kalau kau masuk booking untuk 2 orang, okay, kemudian nak tambah lagi 2 orang dewasa tapi tanpa sarapan, okay. Tapi sebenarnya kalau sarapan dia add on 75, tapi tak galakkan lah, baik kau declare lah. Okay, senang. Okay, kemudian tahap kebersihan kat sini aku rasa sangat bersih. Okay, kau tak jumpa sampah-sampah dekat lorong-lorong pejalan-jalan kaki ni. Okay, macam tu. Okay, aku sini. Okay, kau tak akan jumpa sampah-sampah sini. Okay, sangat bersih dan dijaga rapi. Dan kerja-kerja pembersihan dilakukan hampir setiap hari. Dan dia akan tukar semua. Sebab aku dah masuk beberapa bilik yang sedang dibersihkan, aku dapati proses pembersihan tu dilakukan betul-betul. Okay, padanlah dengan harga dia kan. Okay, tak boleh lah buat cincin-cincai. Dan spek dia, toiletries dia, semua dia bagi dengan agak baik lah, dah agak proper lah. Okay, kemudian dari segi servis, okay, daripada servis, daripada pekerja-pekerja, aku rasa servisnya baik. Pekerja-pekerjanya ada rasa hormat. Tapi kau janganlah anggap nak dilayan macam diva sangat kan. Okay, janganlah nak anggap macam dilayan macam raja. Okay, macam ratu. Okay, dia orang okay, dia orang sangat membantu. Kemudian dia orang pun tak bajet macam hotel ni dia punya nak acah-acah diva, tak ada. Okay, dia orang tak macam tu. Okay, dia orang bagi servis yang munasabah. Kemudian pekerja kat sini taklah semuanya warga asing. Tu aku suka. Okay, kebanyakan kau boleh jumpa ramai yang kerja sini daripada orang-orang tempatan. Memang ada warga asing, tapi orang tempatan pun banyak. Jadi aku suka. Dan dia tak spesifik pada satu kaum je yang kerja kat sini. Okay, ada setengah hotel kalau owner dia kaum tu, itu je dia punya pekerja-pekerja dia. Okay, jadi yang dari situ aku suka. Servis dia okey. Hotelnya pun masih lagi nampak, taklah ternampak terlalu lama. Nampak masih lagi cantik, bersih. Biliknya agak lengkap. Okay, pemandangannya pun agak cantik dekat sini. Kau boleh feel pemandangan dia. Okay, contoh aku pusing kamera ni. 1, 2, 3. Okay, contoh kau boleh feel kawasan ni. Okay, sesuai untuk fotografi, untuk kau berehat-rehat, bersantai-santai. Okay, walaupun hotel ni kemungkinan penuh. Okay, pada hari ni lah. Hari ni Sabtu. Semalam Jumaat pun petang tu dah ramai orang. Tapi tak rasa macam terlalu penuh lah orang. Tak terlalu ramai lah. Okay, sebab
Dulu aku pergi Lotus Desaru, orang terlalu ramai macam semut. Dan tu bila kat kolam tu, walaupun ada 3 biji kolam, penuh kalau kolam tu. Okay, yang ni tak, kolam punya pun tak buka. Orang lain pun macam okey je, sebab masing-masing boleh mandi di kolam masing-masing. Jadi aku rasa sangat berbaloi, munasabah. Okay, dia sediakan juga servis ni untuk ambil korang nanti. Okay, jadi yang ni pun efisien, banyak dan lalu sepanjang masa. Okay, apa lagi aku nak cerita kat sini? Kolam renang. Okay, kolam renang kalau kau ambil yang deluxe punya, yang katil untuk 2 orang tu, memang kecil. Aku rasa tak boleh berenang, dia hanya boleh berendam. Okay, macam sebuah tak mandi untuk 2 orang macam tu. Okay, tapi kalau korang ambil start daripada bilik eksekutif, kolam tu boleh berenang, sebab panjang ni mungkin dalam 15 ke 20 kaki, cuma lebar dia kecil sikit lah, mungkin dalam 8 kaki macam tu. Okay, jadi pada aku airnya bersih, cuma airnya tak berapa suam. Okay, dia sedikit sejuk. Okay, lepas tu dia punya access card kat sini, dia bagi kau 2 access card. Jadi kalau korang keluar, ada orang kat dalam, dia masih lagi boleh guna aircon lah. Tidak lemas lah orang tu kan. Okay, ataupun takut dia tidur malam, kau balik tak nak ganggu dia. Okay, itu pun boleh juga. Yang lain servis check in check out aku selancar. Okay, tadi breakfast dia agak sederhana pada aku, tak terlalu extravaganza. Okay, tadi bila hari ni hari Sabtu, okay, ramai orang sebenarnya check okay, sekejap aku nak order. Bang, boleh order kan tak? Tok ni bagi hijai 2089 boleh? 2089 okay, boleh. Okay, jadi untuk breakfast dia tak terlalu extravaganza. Okay, masih memadai, masih banyak pilihan. Okay, tapi kalau dia declare RM75 tu, tambahan setiap dewasa tu, dengan harga RM75, aku rasa dia sedikit melampau lah. Okay, tapi aku tak pasti berapa tambahan untuk setiap orang. Okay, tapi kalau ikutkan, kalau aku ada tambahan seorang dewasa, bayarannya adalah RM75 satu kepala. Okay, jadi aku anggap itu breakfast punya rate lah. Ataupun mungkin RM50, RM25 tu macam cas ini ke, aku tak pastilah. Okay, ni contoh air dia. Okay, kalau kau nak betul-betul dapat view laut, okay, sebenarnya kau perlu ambil bilik yang menghadap laut. Okay, bilik yang ni. Okay, bilik yang ni betul-betul belakang dia menghadap laut. Tapi kalau kau nak yang betul-betul laut, adalah bilik di Lexus Hibiscus. Okay, jadi secara keseluruhannya aku boleh bagikan, okay, secara keseluruhannya aku boleh bagi rate kat sini. Sebenarnya hampir penuh. Aku tak nampak apa yang aku rasa ianya perlu dikurangkan dia punya bintang. Cuma mungkin setengah orang akan anggap harganya terlalu mahal lah. Okay, tapi pada aku, untuk dapat privacy, untuk dapat keselesaan, untuk dapat bilik yang luas, untuk dapat bilik yang selesa untuk anak-anak, okay, untuk berlari, untuk pergi pulu kilir, okay, mungkin sedikit melampau sikit saiz biliknya, tapi pada aku ianya okey, berbaloi, dan aku boleh cadangkan lah korang untuk datang. Tapi untuk datang selalu tak boleh lah aku rasa, sebab harganya tu sekali-sekala boleh lah. Okay, kalau kau dah menabung ataupun macam aku dah plan ke Korea, tapi sebab pandemik, duit simpanan untuk Korea tu aku gunakan datang sini. Okay, jadi pada aku, bila duit tabungan yang kita plan untuk jalan tu, boleh pejam mata je lah. Tapi untuk keluar on the spot, nak bayar, aku rasa tu macam benda-benda yang ngeri lah, yang macam lama. Okay, macam sayang lah duit tu nak keluar. Tapi sebab kebetulan memang simpanan tu memang digunakan untuk bercuti tahun ni. Okay, jadi okey lah. Okay, dan tahun depan kemungkinan tak boleh jalan lagi. Tak apalah, kita menabung, dengan kita pilih kat mana lagi tempat-tempat menarik yang kita boleh pergi, yang tempat-tempat yang eksklusif. Okay, nanti kita buat video. Okay, jadi jangan lupa tekan subscribe di YouTube channel Maui TV. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.